السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, kata dia, arsalat ihda banatin nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha aw ibnan fil maut. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lirrasul irji' ilaiha fa akhbirha anna lillahi ta'ala ma akhadha وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب أو كما قال. hadis sahih muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang juga merupakan anak angkat Nabi, nama dia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Kata Usamah, arsalat ihda banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaih. Salah seorang daripada anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hantar satu orang untuk jumpa Nabi. Dalam syarah hadis ni dia kata anak perempuan Nabi tu nama dia Zainab. Zainab anak Nabi, dia hantar satu orang untuk pergi jumpa bapa dia, pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha aw ibnan fil maut. Minta tolong pihak dekat Nabi bahawa sesungguhnya cucu Nabi sedang sakit tenat nak mati. Zainab anak Nabi, dia hantar satu orang untuk jumpa Nabi, untuk jumpa bapa dia, nak bagi tahu dekat Nabi kata cucu Nabi sedang sakit tenat nak mati. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lirrasul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata dekat orang yang dihantar oleh Zainab untuk jumpa dia di masjid ni. Nabi kata dekat budak yang mai turut Nabi ni, irji' ilaiha fa akhbirha anna lillahi ta'ala ma akhadh wa lahu ma a'ta. Nabi kata dekat budak hak mai turut dia, nak panggil dia balik tengok cucu nak mati ni. Nabi kata dekat orang ni, Nabi kata kamu pergi balik jumpa anak aku, jumpa Zainab, kamu bagi tahu kat dia bahawa hak Tuhan nak ambil ni hak Tuhan. Dan hak Tuhan nak ambil ni adalah hak Tuhan bagi. Maksudnya anak ni hak Tuhan punya. Anak kamu yang nak mati ni hak Tuhan punya. Tuhan bagi ke kamu dan Tuhan nak ambil balik. Tuhan yang bagi kat kamu, Tuhan nak ambil balik. Kita tak boleh buat apa kerana hak Tuhan punya. Dihabak dekat anak aku Zainab, dia kena reba apa hak nak jadi sat lagi.
Walaupun dia sayang anak dia, tapi anak dia tu hak Tuhan. Tuhan bagi anak tu kat dia, Tuhan nak ambil balik anak tu daripada dia. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dia bagi tahu dekat Zainab, dekat anak aku, bahawa apa juga benda yang ada atas dunia ni, dia ada tempoh expired dia. Dia ada ajalin musamma, dia ada tempoh yang menjadi ajal dia. Semua benda, bukan manusia sahaja, bahkan binatang, bahkan pokok-pokok, semua benda yang ada dalam dunia ni, dia ada expiry date. Dia ada tempoh, dia akan expired. Cuma masing-masing tak tahu bila. Tak mesti tua, tak mesti sakit, tak mesti ada apa-apa. Bila sampai tempoh, bila sampai ajal, bila sampai masa, Tuhan ambil balik. Dia bagi tahu dekat anak aku macam ni. Nabi kata, famurha faltasbir wal tahtasib. Nabi kata, kamu pergi suruh anak aku supaya dia sabar dan supaya dia reda dengan apa yang. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis sahih ini dapat kita faham bahawa kita kena reda, apa jadi pun kena reda. Apa jadi pun, sama ada mati, sama ada sakit demam, sama ada musibah menimpa kita, sama ada apa-apa benda juga yang jadi ke kita, kena reda. Itu diajak oleh Allah, itu diajak oleh Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata waladul 'abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi qabadtum walada 'abdi fayaqulun na'am fayaqul qabadtum samarata fuadi fayaqulun na'am fayaqul famadha qala 'abdi fayaqulun hamidaka wastarja fayaqulu Allah ta'ala ibnu li'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi atau kama qala. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Seorang sahabat yang bernama Abu Musa radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia, Nabi SAW bersabda, sabda Nabi, idza mata waladul 'abdi, apabila mati satu orang budak, anak kepada hamba aku. Tuhan kata apabila satu orang kematian anak, begitu. Qala Allah Ta'ala li malaikatihi, Tuhan kata dekat malaikat Tuhan. Tuhan kata qabadtum walada 'abdi, Tuhan kata dekat malaikat maut yang pergi cabut nyawa budak kecil ni. Tuhan kata dekat dia, qabadtum walada 'abdi, kamu pergi cabut nyawa anak hamba aku. Satu malaikat pergi cabut nyawa satu budak, anak kepada satu orang manusia. Lepas selesai dia cabut nyawa, Tuhan tanya dia. Tuhan tanya malaikat ni, kamu pergi cabut nyawa anak hamba aku? Jawab malaikat, na'am. Malaikat kata, ya, betul. Kami dah pergi cabut dah nyawa anak orang sekian bin sekian. Fayaqul, maka Tuhan kata, qabadtum samarata fuadih, kamu pergi cabut nyawa anak yang menjadi buah hati dia. Tuhan tanya malaikat, betul ke tadi kamu pergi cabut nyawa satu orang budak yang menjadi buah hati bapa dia? Fayaqulun na'am. Malaikat kata, ya, kami cabut nyawa budak tu. Fayaqul, maka Tuhan kata dekat malaikat, famadha qala 'abdi,
Malaikat kata, masa kamu pergi cabut nyawa anak dia, apa kata bapak dia? Kamu pergi cabut nyawa anak yang menjadi buah hati dia. Kamu pergi cabut nyawa anak dia, pak dia kata apa? Fayaqulun, maka kata malaikat, hamidak. Pak dia kata alhamdulillah. Bila dia tengok anak dia, kesayangan dia mati depan mata dia, bapa ni kata alhamdulillah. Malaikat pergi report dekat Tuhan, masa aku cabut nyawa anak dia, pak dia kata alhamdulillah. Wastarja', malaikat kata pak dia bila anak mati, pak dia istirja', pak dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak dia ni punya steady, pak dia ni punya tabah, pak dia ni punya cekal hati. Pak dia ni bila Allah Subhanahu wa ta'ala uji dia, ambil nyawa anak yang menjadi kesayangan dia, dia kata alhamdulillah. Lepas tu dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata tu wajah. Fayaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala bila terima report tu, Allah kata ibnu li'abdi baitan fil jannah. Tuhan kata dekat malaikat, pi bina dekat bapak budak ni satu rumah di dalam syurga. Wasammuhu baital hamdi, dan namakan rumah itu rumah puji-pujian. Dan esok aku nak letak pak dia di dalam rumah puji-pujian ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini juga dapat kita faham bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi SAW ajak kita supaya kita jadi manusia yang redha dengan apa juga benda yang jadi. Redha. Allah Subhanahu wa ta'ala takdir kebaikan untuk kita, redha, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan satu musibah menimpa kita, redha, alhamdulillah. Maka apabila ditimpa musibah, kita redha dengan musibah yang menimpa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan ganjaran besar kepada kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khaira, fa innal malaikah yu'minuna ala ma taqulun." Qalat, falamma mata Abu Salamah ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu, ya Rasulullah, inna Aba Salamah qad mata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, quli Allahumma ighfirli wa lahu wa aqibni minhu uqba hasanah. Faqultu fa'aqabani Allahu man huwa khairun li minhu, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ummu Salamah yang kemudiannya menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, apabila kamu pergi ziarah mayat, iza hadartum al-marid awil mayyit, apabila kamu pergi ziarah orang tengah sakit kuat ataupun orang mati, faqulu khairah, cakap benda hak baik-baik. Nabi kata, kita pergi ziarah orang mati, kita pergi ziarah orang sakit, wajib kita bercakap benda baik-baik, cerita kebaikan orang mati ni. Walaupun kita tahu ada satu dua benda keburukan dia, masa pergi ziarah mayat dia, cakap benda baik-baik. Tak usah duk cerita buruk dia, tak usah duk buka aib dia, tak usah duk kata benda tak elok tentang dia, tak usah. Nabi kata, iza hadartum, apabila kamu hadir
menziarahi orang sakit ataupun kamu hadir untuk nak tengok orang mati, faqulu khairah, maka cakaplah benda yang baik-baik. Fa innal malaikah, kerana sesungguhnya malaikat yu'minuna ala ma taqulun, dia amin apa hak kita kata. Kawan tu mati dah, hidup kata kat dia buat apa? Kita sampai di rumah dia, tengok jenazah dia, cakap hak baik-baik, doa dekat dia, doa yang baik-baik. Setidak-tidaknya baca doa yang orang baca dalam sembahyang mayat. Bila pi tengok mayat tu, buka kain yang tutup muka dia tu, tengok dia, baca Fatihah sekali, angkat tangan baca doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu, baca doa tu. Sambung Allahumma la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu, baca doa ni. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kelah. Doa benda yang baik-baik untuk dia. Tak ada apa dah, dia dah mati dah, tak ada siapa boleh bagi pahala apa dah dekat dia. Ada hanyalah doa kita yang hidup untuk dia. Nabi SAW kata, faqulu khaira, maka hendaklah kamu cakap benda baik-baik di rumah mayat ni. Kerana malaikat yu'minuna, kerana malaikat itu mereka mengaminkan ala ma taqulun, apa kamu kata malaikat kata amin. Begitu. Kata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, kata Ummu Salamah bila suami dia mati. Ummu Salamah ni bila kematian suami, bila mati aja suami dia, ataitun Nabi SAW, dia terus pergi jumpa Nabi SAW. Kata dia, ya Rasulullah, inna Aba Salamah qad mata. Dia pergi mengadu dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, suami aku dah mati. Nabi kata dekat dia, quli Allahumma ghfirli walahu, hendaklah kamu kata Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan dosa aku, walahu, dan dosa dia ni, suami aku. Tuan-tuan, ada tak kita dalam masyarakat kita, suami mati ke, isteri mati ke, pasangan dia doa untuk dia? Ada tak ada? Cuba kita renung, tengok ada tak ada benda ni hidup dalam masyarakat kita. Isteri mati, ada tak ada kita bila dah tengok isteri mati terus kata Allahumma ghfir laha, Allahumma ghfirli walaha, ya Allah ampun aku dan ampunkan dia ni, isteri aku. Ada tak ada? Ada. Tak jadi budaya dalam masyarakat kita, ibadah ini tidak menjadi cara hidup, tidak jadi. Bila tengok mati, teriak. Tu aja. Teriak, lepas tu harap orang masjid tolong mai doa. Diri sendiri, suami yang dah pun 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dah hidup suami isteri, bila isteri mati, bila suami mati, tak berasa nak doa rahmat untuk dia. Tak berasa. Nabi SAW ajak benda ni ke kita. Nabi ajak benda ni dekat kita. Ummu Salamah bila suami dia mati, dia terus pergi jumpa Nabi. Nabi kata dekat dia, wahai Ummu Salamah, kamu kena kata Allahumma ghfirli walahu, ya Allah ampunkan dosa aku, ampunkan dosa suami aku. Wa a'qibni minhu uqbah hasanah, ya Allah bagilah ganti kepada aku ganti yang lebih baik daripada suami aku ni. Minta macam tu. Maka Ummu Salamah pun doa macam yang Nabi kata. Sungguh dia kata tidak lama selepas suami dia mati, selepas habis iddah wafat dia, maka Nabi SAW masuk meminang dia, dan Ummu Salamah menjadi isteri Nabi SAW. Sungguh dia mendapat ganti satu suami yang lebih baik daripada suami yang dahulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis-hadis ini dapat kita faham bahawa Islam, agama kita suruh kita jadi orang baik. Itu kesimpulan dia. Islam, agama kita, dia suruh kita jadi orang baik. Orang yang baik dengan orang hidup dan orang yang baik dengan orang yang sudah mati. Islam mau kita jadi orang baik. Kerana jadi orang baik tak ada rugi. Sebaliknya jadi orang jahat, kita rugi di hari akhirat itu.
Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Juz'u Amma, muka surat 157. Tafsir Juz'u Amma, muka surat 157. Kita masuk tafsir surah Quraisy Makkiyah. Tafsir surah Quraisy yang diturunkan di Makkah, mengandungi 4 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Maksudnya firman Allah, li'ilafi Quraisy, kerana kebiasaan bangsa Quraisy, ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Kebiasaan bangsa Quraisy itu mereka berjalan di musim dingin dan di musim panas. Ayat ni pendek aja. Ayat ni nak cerita kepada kita tentang istimewa orang Quraisy. Tuan-tuan, kita tahu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dia berbangsa Quraisy. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dia berbangsa Quraisy. Quraisy adalah satu bangsa yang paling mulia di kalangan bangsa-bangsa hak ada di semenanjung Tanah Arab pada masa itu. Dan Quraisy ini memang diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri kata Allah melebihkan Quraisy daripada bangsa-bangsa lain hak ada dalam dunia ni. Di antara kelebihan Quraisy itu ialah Nabi kata yang pertama, aku berbangsa Quraisy. Nabi kata. Yang kedua, dilahirkan Nabi daripada suku Quraisy. Nombor satu, pasal Nabi sendiri berbangsa Quraisy. Yang kedua, dipilih daripada banyak-banyak bangsa hak ada tu, Allah pilih Quraisy untuk lahir seorang Nabi. Dan Quraisy juga menjadi satu bangsa yang istimewa kerana mereka adalah khadam kepada Al-Haramain. Mereka bertanggungjawab untuk menjaga 2 tanah haram. Quraisy juga menjadi istimewa kerana mereka dipelihara daripada serangan Abrahah. Abrahah serang nak runtuh Kaabah. Allah pelihara Quraisy ini daripada serangan tentera Abrahah. Kita baca dalam tafsir bulan lepas. Dan Quraisy juga menjadi satu bangsa yang cukup mulia dan cukup istimewa kerana Allah waktu turun satu surah, nama surah tu surah Quraisy. Hebat. Jadi malam ni Allah Subhanahu wa taala nak cerita kepada kita tentang Quraisy. Allah mulakan ayat dia dengan kata Allah, li'ila fi Quraisyin. Biasa bagi bangsa Quraisy, menjadi kebiasaan bagi bangsa Quraisy, mereka ini rihlatash shita'i was-sayf. Mereka rihlah, mereka akan berjalan di musim dingin dan juga di musim panas. Mereka pergi berniaga sampai ke Syam, mereka pergi berniaga sampai ke Yaman. Dan mereka bertolak daripada Mekah nak pergi ke Syam, nak pergi ke Yaman. Mereka lah satu-satunya bangsa yang tak diusik oleh siapa-siapa pun sepanjang perjalanan mereka. Tuan-tuan, kita baca sejarah. Salah seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat yang cukup terkenal. Abu Dzar Al-Ghifari, kalau baca sejarah dia, dia punya track record dia cukup cantik. Dia satu orang penyamun di tengah jalan. Abu Dzar Al-Ghifari, asal-asal sebelum masuk Islam, sebelum jadi orang kuat Nabi, dia ialah qati'ut tariq. Dia kerja samun orang di tengah jalan. Bila dia jumpa Nabi,
Bila dia dengar cakap Nabi, bila dia dengar ayat Quran yang Nabi baca, dia masuk Islam di depan Nabi, dia jadi orang kuat Nabi. Dan sampai mati, dia merupakan satu orang yang habis segala-gala benda. Duit ringgit, tenaga, masa dan sebagainya habis untuk sama dengan Nabi SAW. Abu Zar Al-Ghifari sebelumnya adalah satu orang perokok penyamun di tengah jalan. Menunjukkan bahawa masa tu keadaan perjalanan tak ada keamanan. Rombongan-rombongannya kabilah yang membawa barang dagangan ni sentiasa kena samun, sentiasa kena serang, sentiasa kena rampas harta mereka. Tapi bangsa Quraisy adalah satu-satunya bangsa yang dia lalu jalan mana pun orang tak samun dia. Pasal apa? Pasal dia Quraisy. Pasal dia adalah bangsa, adalah suku yang bertanggungjawab untuk menjaga Kaabah. Kerana dia jaga Kaabah, semua orang respect dia. Orang tak kacau dia. Ini sejarah. Dan ini dicatatkan di dalam tafsir tentang keistimewaan bangsa Quraisy. Begitu. Firman Allah, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Maka hendaklah mereka sembah Tuhan bait itu. Tuhan Kaabah itu. Mereka istimewa bukan kerana Quraisy itu. Mereka istimewa bukan kerana duduk di Mekah tu. Mereka istimewa kerana mereka menjaga Kaabah. Kerana mereka jaga Kaabah, orang tak kacau mereka. Kerana kemuliaan Kaabah itu, mereka tak disamun. Maka oleh kerana itu, Tuhan kata, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Maka bertanggungjawab, kamu menyembah Tuhan rumah ini. Kerana kemuliaan rumah ni, kerana kemuliaan Baitullah ini, kerana kemuliaan Kaabah ini, orang tak kacau hampa. Hampa boleh menjaga mana tempat pun, hampa boleh bergerak ke mana pun, tak ada siapa buat kacau dekat hampa. Kerana kemuliaan Kaabah ini hampa terpelihara daripada gangguan orang, maka sewajarnya hampa sembah Tuhan rumah ini. Itu maksud dia. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Iaitu Tuhan yang memberi makan mereka daripada lapang dan mengamankan mereka daripada takut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang-orang Quraisy jadi kaya. Maksudnya dia kata at'amahum min ju', yang bagi makan dekat mereka daripada lapang. Maksudnya orang Quraisy kaya. Pasal apa kaya? Pasal mereka meniaga, orang tak kacau. Mereka kaya, pasal mereka meniaga, orang tak kacau. Maka mereka buat untung besar. Berbeza dengan bangsa lain, bila nak meniaga, orang samun, orang rompak, orang kacau, tak boleh nak untung. Tapi Quraisy meniaga untung besar. Pasal barang dagangan dia tak pernah disamun oleh siapa-siapa. Orang tak samun kerana orang respect dia. Kerana dia bertanggungjawab menjadi khadam, menjaga Kaabah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu macam protection dekat dia. Sampai orang tak boleh kacau dia, tak boleh ganggu dia. Maka bertanggungjawab kepada orang-orang Quraisy ini sembah Allah Tuhan Kaabah itu. Iaitu Tuhan yang menyelamatkan mereka daripada kelaparan. Mereka kaya meniaga kerana Tuhan yang bagi mereka untung meniaga. Wa amanahum min khawf. Dan Tuhan yang mengamankan mereka daripada ketakutan. Mereka tak takut dekat siapa-siapa. Bangsa lain kalau nak bertolak daripada Mekah, nak pergi ke Yaman, takut sepanjang jalan orang boleh samun. Bangsa lain kalau nak bertolak daripada Mekah, nak pergi ke Syria, sepanjang jalan tu takut. Nak pergi ke Syam, sepanjang jalan tu takut. Takut berapa banyak penyamun duk tunggu nak samun mereka. Tapi orang Quraisy, wa amanahum min khawf. Allah amankan mereka daripada ketakutan itu. Semua ni adalah kerana mereka merupakan bangsa yang bertanggungjawab menjaga Kaabah. Itu cerita dia. Baik, tafsir dia kata. Surah ini bernama Surah Quraisy. Dalam surah ini disebutkan nikmat Allah kepada bangsa Quraisy. Yang cukup menarik perasaan dan perhatian mereka untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Quraisy adalah nama satu kabilah, satu kaum di antara kabilah-kabilah bangsa Arab.
Tu ada banyaklah suku-suku Arab ni, salah satunya Quraisy. Berketurunan daripada anak Nadar bin Kinanah. Yang ni orang yang duk merhabah, orang yang duk berzanji, jumpa lah nama-nama ni. Nadar bin Kinanah. Dari bangsa Quraisy itulah keturunan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad keturunan Quraisy. Bangsa Quraisy itu adalah bangsa ataupun kabilah yang paling mulia dan paling dihormati di antara bangsa Arab sekaliannya. Adalah satu kebiasaan yang telah menjadi darah daging kepada bangsa Quraisy, iaitu bepergian ataupun berjalan dalam 2 musim untuk nak mencari rezeki. Pertama, musim dingin. Mereka berjalan dan berpergian ke negeri Yaman. Bila musim sejuk, mereka pergi Yaman. Yang kedua, musim panas. Mereka berjalan dan berpergian ke negeri Syam. Mereka 2 tempat duk pergi menjaga. Tuan-tuan, kita ingat balik, Nabi masa umur 12 tahun. Pak penakan dia Abu Talib bawa dia pergi ke sampai ke Syam. Bawa pergi menjaga sampai ke Syam. Sampai di sana satu padri yang kata Buhaira ni tengok Nabi, dia terus kenal. Dia terus kenal, dia tengok ini Muhammad. Ini orang yang disebut di dalam kitab yang dia duk baca. Dia terus panggil Abu Talib, tanya siapa nama. Abu Talib kata ini anak penakan aku, nama dia Muhammad bin Abdullah. Dia terus ambil tarik Nabi. Tengok atas belikat Nabi ada satu tanda. Dia atas belikat Nabi, tanda nubuwah, dia kata. Tanda kenabian. Dia terus kata dekat Abu Talib, kamu bawa balik budak ni, kerana dia dalam bahaya. Dia akan menjadi Nabi. Dan dia akan dimusuhi oleh kaum dia sendiri. Dan dia akan dihalau keluar daripada negeri tanah tumpah darah dia sendiri. Abu Talib pun tak cakap banyak. Terus kemas-kemas barang, ambil Nabi Muhammad bawa balik ke Mekah. Ini sejarah menceritakan bahawa memang wujud rombongan daripada Mekah pergi ke Yaman dan juga pergi ke Syam untuk meniaga. Ini yang disebutkan. Maka mereka ni tiap-tiap kali bila mai musim syita ataupun musim saif, mereka akan pergi kedua negeri ni untuk berniaga. Pada ayat 1 dan ayat 2 Allah mengatakan, kerana kebiasaan bangsa Quraisy, iaitu kebiasaan mereka yang telah menjadi darah daging, berjalan dan berpergian di musim dingin dan di musim panas itu. Kebiasaan mereka berpergian itu adalah untuk mencari laba dan nak memperbanyakkan harta, nak pergi meniaga. Tujuan mereka pergi itu ialah kerana nak meniaga. Negeri mereka sendiri, iaitu Makkah, adalah negeri yang tidak subur. Mekah ni tak ada apa. Bukan kata dulu, sampai lah ni Mekah tak ada apa. Yang ada di Mekah ni istimewa pasal ada Kaabah, pasal ada Zamzam. Kalau tidak sebab benda ni, orang tak pergi ke Mekah ni. Oleh kerana Mekah ni, orang Islam kok mana pun nak kena pergi, maka orang Islam duduk turun pergi Mekah. Kalau tidak kerana Allah buat Kaabah di situ, kalau tidak kerana ada Zamzam di situ, kalau tidak kerana kita dituntut untuk nak buat kerja haji di situ, lagi baik orang pergi Venice. Pergi cari apa? Di tempat yang susah macam tu. Kering koncang. Apa pun tak ada. Sampai hari ni hotel pun nak kena lori hantar ayam. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan di situlah adanya Kaabah, di situ ada Baitullah, di situ ada air Zamzam, dan orang Islam semua disuruh kok mana cerita pun kena pergi buat haji di situ, maka Mekah ini sudah menjadi satu tempat yang menjadi tumpuan orang Islam satu dunia. Min kulli fajjin amiq, daripada segenap ceruk rantau dunia, orang Islam semua turun pergi ke situ. Tapi Mekah itu sendiri, dia kata Mekah adalah negeri yang tidak subur. Dan tidak pula negeri yang mempunyai perusahaan yang dihajati oleh umum. Tak ada apa di Mekah ni. Yang penghasilannya cukup untuk penghidupan penduduknya. Tak ada apa. Sekadar mereka ni boleh takat nak lepas keperluan mereka aja. Tak boleh nak jadikan dia satu tempat yang hebat. Tak boleh begitu.
Pada masa dahulu adalah kabilah, yakni angkatan bangsa Quraisy yang dikenal dan dihormati oleh bangsa-bangsa mereka yang dilaluinya. Kerana bangsa Quraisy itu penduduk Mekah. Dan mereka itu adalah penjaga Baitullah yang terhormat dan mulia pada sisi mereka itu. Maka sebab itu adalah perjalanan bangsa Quraisy itu di dalam keamanan pergi balik, yakni pulang dan perginya. Kerana mereka ni, bangsa Quraisy ini bertanggungjawab menjaga Kaabah, maka kerana tu orang hormat mereka. Mereka pergi mana pun orang tak kacau mereka. Kalau jumpa dengan orang nak samun tengah jalan pun, kalau orang tak kenal, orang tanya siapa, mereka kata Quraisy daripada Mekah lepas. Kerana mereka menjaga Kaabah, kerana tu perjalanan mereka ke mana pun diamankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tak buat apa ke mereka. Maka tidak dapat gangguan apa-apa daripada bangsa apa jua sekalipun. Walaupun di masa itu amat banyak terjadi rampah dan samun di kalangan bangsa Arab, sebagaimana juga berlaku di kalangan bangsa-bangsa yang lain. Itu dia. Walaupun masa tu keadaan samun ni teruk, tetapi orang Quraisy tak kena, dia kata. Maka adalah menghormati Baitullah itu satu kekuatan yang tersembunyi yang dipergunakan oleh bangsa Quraisy. Bahkan menjadi pembelaan mereka di dalam perjalanan mereka itu. Itu dia. Itu sebab orang Arab Quraisy dia bangga sebagai khadam Al-Haramain. Itu sebab sampai hari ini pemerintah Saudi dia panggil khadam Al-Haramain. Dia panggil khadam dua tanah haram. Khadam ni apa dia? Simbol dia sebagai khadam. Simbol dia pegang kunci aja. Pegang kunci Kaabah aja. Itu simbol dia sebagai khadam. Kalau kita pergi buat haji, nak tahu wukuf jatuh hari apa, tengok dia Rasulul Kaabah. Dia basuh Kaabah hari apa. Lepas semayang subuh, kalau kita semayang subuh duduk atas sutuh, duduk atas bumbung atas Masjidil Haram tu, lepas semayang subuh kalau tengok polis dia masuk, polis beret merah ni pakai masuk pegang tangan, duk kepung halau orang pergi ke belakang, halau semua, tengok tolak membar, tolak macam satu tangga, tolak pergi kembang dengan pintu Kaabah, sat lagi turun mai daripada sana tu pembesar dia. Dengan imam Masjidil Haram dia, dengan pegawai Masjidil Haram, dengan raja dia. Kalau raja sihat, raja sendiri nanti turun mai, turun dengan menteri-menteri dia semua, turun mai, naik tangga tu, ambil kunci ni, kunci Kaabah ni ambil, buka pintu Kaabah. Raf kata buka pintu Kaabah, dia masuk buka lampu. Lampu menyala keluar daripada pintu Kaabah tu, di luar ni tak tahu nak abang dah. Takbir Allahu Akbar, hak duk suar tangan bagi kena cahaya lampu tu gabuih muka tu saya kira lah tu. Itu saya kira lah. Dan buat macam-macam ni duk ada banyak lah sana. Bertolak, bertarik, bertumbuk, orang nak pergi celah orang dan sebagainya, nak pergi bagi jari kena cahaya lampu tu, dia ingat apa ke tak tahu. Kan? Yang kata khadam Al-Haramain nu pergi buka pintu tu aja. Buka pintu. Masuk pasang lampu. Sat dia akan buatlah sikit, dia panggil Rasulul Kaabah. Basuh Kaabah. Syarat aja. Bermakna hari itu jatuh 1 hari bulan Zulhijjah. Tahu dah. Kira lah daripada hari itu, hari apa nak jatuh 9 Zulhijjah, maka hari 9 itu hari wukuf di sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bukan dulu, sampai hari ini. Sampai hari ini khadam Al-Haramain ni di antara tanda kemuliaan dia apa dia? Hidup buka pintu Kaabah tu. Itu tanda dia khadam kepada dua tanah haram. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata maka itulah pula satu sebab yang menjadikan kebiasaan tetap oleh mereka bepergian mencari rezeki dan mencari harta benda ke mana yang mereka kehendaki. Yang ni jadi satu lesen dekat mereka. Kerana mereka Quraisy, kerana mereka khadam yang menjaga Kaabah, maka kerana tu menjadi satu keistimewaan, jadi satu lesen dekat mereka. Mereka pergi mana pun orang tak kacau mereka. Itu dia. Maka demi kalau sekiranya kehormatan terhadap Baitullah itu hanya ada kepada kabilah ataupun bangsa Arab yang lain dan tidak ada pada sisi mereka, yakni pada sisi Quraisy, sedangkan perampasan dan penyamunan terjadi di mana-mana, maka tentu sahaja mereka akan takut-takutan
dan sekali-sekali tidak mereka jadi kebiasaan tetap oleh mereka bepergian itu, dan tentu sahaja sempitlah pintu rezeki dan pintu penghidupan mereka itu. Dia kata, kalaulah sekiranya bangsa lain daripada Quraisy yang menjadi khadam menjaga Kaabah, maka Quraisy akan jadi susah. Dia pergi mana pun orang nanti sambung dia. Dia nak bergerak ke Yaman ke, dia nak bergerak ke Syam ke mana ke, dia nak pergi mana pun dia jadi susah. Pasal apa? Pasal orang akan sambung dia seperti mana orang sambung bangsa lain. Orang tak sambung dia kerana dia jaga Kaabah. Kalau jaga Kaabah ni diberi kepada bangsa lain, dia akan kena sambung. Kalau dia kena sambung, dia tak boleh jadi orang kaya dan orang senang. Itu sebab orang Quraisy dia bangga. Semalam kita baca tafsir di masjid Brown Garden Tanjung. Orang-orang Quraisy dia menggelar diri dia Al-Humus. Dia sendiri gelar diri dia Al-Humus, alif lam ha mim sin, Al-Humus. Humus ni maksudnya dalam Quraisy tu ada pula satu puak lagi istimewa daripada Quraisy. Maka depa ni gelar diri depa Al-Humus, bangsawan Quraisy. Bila Allah Subhanahu wa taala memfardukan ibadat haji, depa tak mau pergi wukuf di Arafah. Depa wukuf di Muzdalifah. Kerana Muzdalifah itu sempadan tanah haram. Pi sikit lagi sudah jadi luang tanah haram. Depa ni Quraisy ni depa rasa depa dilahirkan di Mekah, di tanah haram, depa besar di Mekah, di tanah haram, depa bertanggungjawab menjaga Kaabah yang berada di tanah haram, maka depa tak mau keluar nak pergi duduk buat ibadat luar daripada kawasan Mekah, luar daripada kawasan tanah haram. Maka golongan Humus ini dia pergi wukuf di Muzdalifah. Allah turun satu ayat Quran, suruh Nabi pergi baca ayat ni dekat depa, suruh depa pergi wukuf di Arafah. Dia megah sampai macam tu, sampai dia rasa dia tak layak hidup campur dengan orang yang bukan Humus, yang bukan Quraisy. Dia rasa dia kena duduk dalam kelompok dia saja. Wukuf pun tak mau pergi campur di tempat orang lain duduk wukuf. Sedangkan Nabi SAW juga daripada bangsa Quraisy, Nabi wukuf di Arafah. Ini disebut di dalam Quran tentang kisah mereka ni. Kerana hal yang tersebut itulah, terutama disebabkan kehormatan Baitullah yang tertanam benar-benar pada sisi kabilah-kabilah bangsa Arab itu. Dan pada sisi bangsa Quraisy itu juga, yang memberanikan mereka menjadikan kebiasaan tetap bepergian ke mana-mana mencari rezeki dan kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa taala pesan mereka dengan firman-Nya pada ayat 3 dan ayat 4. Iaitu, maka hendaklah bangsa Quraisy itu beribadah dan menghambakan dirinya dan menyembah dengan sepenuh-penuh hati dan segenap-genap anggota akan Tuhan bait yang terhormat ini. Itu dia. Oleh kerana dia dapat keistimewaan, kerana dia Quraisy, kerana dia bertanggungjawab jaga Kaabah, maka sewajarnya dia sembah Tuhan yang menjadikan Kaabah. Sewajarnya dia kena sembah Tuhan yang menjadikan Kaabah itu. Maka Tuhan yang telah memberi keamanan kepada mereka daripada ketakutan, dan telah memberi mereka harta benda, dan memberi mereka rezeki dan kehidupan dan kekayaan yang dapat mereka gunakan untuk tutup kehidupan, untuk menutup segala kelaparan mereka itu sendiri. Itu dia. Tuhan yang bagi dekat mereka daripada diganggu oleh orang dan daripada jadi miskin, Tuhan bagi dekat mereka pergi mana pun orang tak ganggu, Tuhan bagi kat mereka kaya. Maka wajar mereka bersyukur kepada Tuhan itu, iaitu Tuhan kepada Kaabah itu sendiri. Maka janganlah mereka mempersekutukan Allah, Tuhan bait ini, dengan berlain-lain yang tidak ada memberi apa-apa mereka sedikit jua pun. Jangan mereka segan ataupun malas menyembah dan memperhambakan diri dengan sepenuh hati dan segenap anggota kepada Allah, iaitu Tuhan bait itu. Tak sepatutnya dia sembah benda lain. Kaabah dulu dilengkongi oleh 360 biji tokong. Kaabah zaman ni, zaman kita duk baca ayat ni, Kaabah pada zaman itu dilengkongi oleh 360 biji tokong. Yang paling besar tokong nama Al-Lata.
wal Uzza. Ini sebut, Quran sebut tentang nama-nama tokong besar mereka bubuh di dinding-dinding Kaabah. Keliling Kaabah tu penuh tokong. Mereka pergi tawaf Kaabah tu kerana mereka memuliakan Kaabah. Tapi mereka sembah tokong yang ada keliling Kaabah. Kaabah tu memang satu rumah ibadat mereka. Mereka hormat Kaabah ni. Macam mana Yahudi hari ni hormat Baitul Maqdis. Yahudi lah ni dia kuasai Baitul Maqdis. Dia kuasai Baitul Maqdis. Dia sekali-kali tak akan robohkan Baitul Maqdis. Dan dia sekali-kali tak akan bom Baitul Maqdis. Pasal dia menganggap Baitul Maqdis tu rumah suci dia. Kita kata itu masjid kita, kiblat pertama kita. Dia kata rumah suci dia. Jadi dia kuasai Baitul Maqdis lah ni. Dia tak akan buat benda tak elok dekat Baitul Maqdis. Sebab itu rumah suci dia. Kita nak balik sebab kita kata itu masjid kita. Tapi dia kata tak, tu hak dia. Dia ambil tempat tu, bukan dia nak pergi buat tak elok, bukan dia nak pergi cucuh bagi terbakar, bukan dia nak pergi katuk bagi relay, bukan dia nak pergi lumuk. Tak, dia tak buat macam tu. Sebaliknya dia jaga benda tu. Pasal dia menganggap itu rumah suci dia. Macam itulah orang Arab dulu. Kaabah tu dia anggap rumah suci dia. Cumanya keliling Kaabah dia bubuh tokong-tokong dia. Dia tawaf Kaabah tu, dia tawaf. Cuma dia tawaf ke kanan. Dan dia tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Bila mai Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kata kita pusing kok kiri dan mesti menutup aurat. Tokong-tokong ni katok bagi relay buang habis semua. Maka Nabi SAW dengan perintah Allah mensucikan Kaabah daripada unsur-unsur syirik. Maka dalam ayat ni Tuhan kata kita sewajarnya sembah Allah Tuhan kepada rumah tu, bukan sembah benda-benda lain yang kita piduk reka buat, piduk tabung di keliling rumah Allah tu. Ni perbezaan di antara Islam dengan orang kafir pada masa tu. Islam sembah Allah Tuhan yang esa, orang kafir dia syirikkan Allah dengan tokong-tokong yang ada di keliling Kaabah itu. Begitu. Maka janganlah mereka lupa sekali-kali akan keadaan negeri mereka yang tak subur dan tidak merupakan negeri perusahaan yang cukup memberi makan kepada penduduknya. Mereka kena ingat, kalau tidak kerana mereka jaga Kaabah, kalau tidak kerana tu mereka nak jadi orang kaya susah. Pasal apa? Keluar orang Samun, keluar daripada Mekah orang Samun. Kalau nak keluar menyaga tak boleh, pasal orang duduk Samun. Nak duduk di negeri tak subur, apa nak jadi kepada orang Mekah? Nak duduk di negeri tak keluar, nak duduk di situ, tanam apa pun tak mau hidup. Apa pun tak boleh jalan. Dia Mekah ni orang panggil Ummul Qura. Ummu maksud dia mak. Qura jamak kepada qaryah. Kita duk kata qaryah kepala batas, qaryah kaki gelugong. Qaryah ni makna dia kampung. Qura plural kepada qaryah. Ummul Qura maksudnya mak kepada kampung-kampung. Mekah tu dipanggil ibu kampung. Kampung ni makna kampung. Kefor pun tak ada yang kata kampung ni. Jadi Mekah ni dipanggil Ummul Qura, dipanggil dia ibu kampung. Jadi oleh kerana tu apa pun tak jadi di situ. Masa tu apa pun tak jadi di situ. Bercucuk tanam pun bumi tak subur, nak buat perusahaan apa pun tak ada. Maka orang Mekah nak hidup di Mekah susah, melainkan dia terpaksa kena bawa barang pergi menyaga di negeri lain. Dapat duit balik mai jadi orang senang di Mekah. Kalau sekiranya dia tak dipertanggungjawabkan jaga Kaabah, dia nak keluar pergi menyaga orang Samun, tak boleh jadi senang, tak boleh jadi kaya. Kerana dia jaga Kaabah, maka dia keluar pergi mana pun, semua bangsa hormat dia. Orang tak buat apa dekat dia. Maka dia boleh menyaga dengan elok, dia boleh buat untung, dia boleh jadi orang kaya di Mekah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sampai hari ini kita pergi Mekah macam-macam ada, tapi bukan hasil Mekah. Benda tak ada di sini boleh ada di sana. Tommy Am ada. Tu saya bercakap lah pasal limau, pasal buah apple, pasal mempelam besar-besar dengan apa mango lassi dia. Pergi buat umrah penat-penat balik kena mango lassi dengan roti kebab dia. Oh, cukup best. Tapi semua tu buah apa nama mango yang ambil buat
Semua tu bukan tanam di Mekah. Semua hak luar orang masuk main ke Mekah. Mekah sendiri tak ada apa. Begitu. Maka rezeki mereka hanya didapati daripada negeri-negeri lain, yakni dengan pertolongan Allah melekatkan kebesaran dan kehormatan Baitullah itu di dalam hati manusia. Depa jadi senang tu pasal rezeki depa buat di negeri lain. Depa boleh pi ambil rezeki awak balik tu pasal Allah tanam dalam hati orang-orang lain ni hormat dekat depa pasal depa jaga Kaabah. Begitu. Maka janganlah mereka lupa bahawa Allah Tuhan mereka dan Tuhan dari bait itu memelihara bait ini daripada perbuatan jahat yang akan dilakukan oleh kaum bergajah yang diterangkan pada surah Al-Fil yang lalu, iaitu dengan membinasakan kaum bergajah itu sekaliannya. Itu dia. Mereka juga tak boleh lupa Allah jaga mereka sehingga kan Abrahah nak main serang mereka, Allah binasakan Abrahah, Allah selamatkan mereka. Allah selamatkan mereka kerana mereka jaga Kaabah. Begitu. Maka hendaklah mereka sembah Allah semata-mata dengan sepenuh hati dan segenap anggota serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Depa mesti bersyukur kepada Allah. Dia kata wallahu a'lam bi muradih, tamat tafsir surah Quraisy. Kita tengok ayat daripada surah Al-Ma'un. Yang ni saya baca ringkas saja. Surah Al-Ma'un Makkiyah, juga diturunkan di Makkah, mengandungi 7 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Maksud dia, firman Allah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu siapa? Tuhan tanya dalam ayat ni. Surah Al-Ma'un. Ma'un ni maksudnya barang-barang keperluan, barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un maksud surah yang menceritakan tentang barang-barang yang berguna, barang keperluan dalam rumah. Tuhan mula ayat ni dengan tanya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Adakah engkau tahu orang yang mendustakan agama tu siapa? Siapa dia yang dikatakan mendustakan agama? Tak percaya agama. Siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka yang demikian itu ialah orang yang menolak keras akan anak yatim. Termasuk di dalam golongan yang dikatakan mendustakan agama, tak percaya agama ni, ialah orang yang suka duk jerakah anak yatim. Itu golongan yang mendustakan agama. Dia tak percaya agama, maka kerana tu dia sanggup duk jerakah anak-anak yatim. Tuan-tuan, kita dah tengok banyak hadis Nabi SAW yang Nabi menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW cukup sayang kepada anak yatim. Kan? Di antaranya hadis riwayat daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ini cerita anak yatim. Nabi SAW, Nabi kata, aku wa kafilul yatim, dan juga orang yang jaga anak-anak yatim. Siapa yang jaga anak-anak yatim? Maksud jaga, kata Imam Nawawi, ialah orang yang bela anak yatim, bagi makan, bagi minum, bagi rumah tempat tinggal, bagi pakaian, bagi pendidikan, bagi kasih sayang kepada anak yatim. Maka dia dipanggil kafilul yatim. Tara-tara kita duk bagi duit saja, nak tolong anak yatim, sikitlah. Yang dimaksudkan dengan kafilul yatim ni ialah orang yang ambil anak yatim, mai duk dia bela,
dia bagi makan, dia bagi minum, dia bagi pakaian, dia bagi tempat tinggal, dia bagi kasih sayang, dia bagi pendidikan, dia buat anak yatim macam anak dia sendiri. Maka ini dipanggil kafilul yatim. Nabi kata, aku wa kafilul yatim, dan orang yang jaga anak yatim macam anak sendiri, fil jannah, Nabi kata akan duduk dalam syurga hakaza. Nabi kata macam ni. Wa asyara bis sababati wal wusta. Nabi isyaratkan jari telunjuk dengan jari tengah dia. Tunjuk kata duduk dekat macam tu. Aku dengan orang yang jaga anak yatim macam jaga anak sendiri dalam syurga macam ni. Nabi kata. Maknanya Nabi SAW sangat-sangat menitik beratkan soal jaga anak yatim. Kita hari ni banyak marah. Anak yatim ni buahlah, anak yatim ni teruklah, di sekolah dia ni betul-betul buat problem lah, apalah semua. Kita tak pernah cuba nak memahami derita yang ditanggung oleh anak yatim. Nabi anak yatim. Nabi yatim dia. Dalam perut mak, bapak dah mati. Beranak keluar mai tak pernah tengok muka bapak. Kecil lagi, mak pula mati. Tok Wan belah. Tok Wan belah tak ada berapa lama, Tok Wan mati. Pak penakan belah. Nabi SAW bila bercakap tentang soal yatim, Nabi sangat berpengalaman. Maka tidak heran Nabi SAW sangat respect, sangat sanjung tinggi orang yang boleh jaga anak yatim macam anak sendiri. Tuan-tuan, anak kita tak ada sat aja. Kita pergi kursus mana ke kena hantar pergi kursus luar negeri setahun ke 2 tahun pun anak kita dah jadi tak ketahuan dah. Rindu dekat ayah. Ni tak ada, ayah tak ada. Bukan ayah tak ada, mak tak ada. Kalau ada satu orang boleh main semawa diri jadi ayah, jadi mak dekat dia dan jaga dia macam anak kandung. Nabi kata, ana wa kafilul yatim. Aku dengan orang hak jaga anak yatim macam anak sendiri ni, Nabi kata fil jannah hakaza, dalam syurga macam ni. Nabi tunjuk 2 jari macam tu, jari telunjuk dan juga jari tengah, jari hantu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dalam ayat yang kita baca ni, Tuhan kata, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Hampa tahu tak siapa yang dikatakan orang yang mendustakan agama tu? Nabi kata orang, Allah Subhanahu wa taala kata orang yang mendustakan agama itu ialah yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang suka duk jerkah anak yatim. Suka duk hardik anak yatim. Suka duk pederah suara kepada anak yatim. Suka tunjuk benci kepada anak yatim. Ini orang mendustakan agama. Nabi kata. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi kata macam tu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang yang mendustakan agama juga ialah tidak bekerja mereka itu membangunkan, yakni menganjurkan akan memberi makan kepada orang miskin. Golongan kedua yang dianggap sebagai mendustakan agama ialah golongan yang dia sendiri tak pernah jamu bagi makan orang miskin dan dia tak pernah ajak orang supaya bagi makan kepada orang miskin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, laisal miskin allazi yatufu 'alan nas tarudduhu al-luqmah wal-luqmatani wat-tamrah wat-tamratan, walakinnal miskin allazi la yajidu ghinan yughnihi wa la yuftanu lahu fayutasaddaq alayhi wa yaqumu fayas'alan nasa, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW nak terang orang miskin ni siapa. Nabi kata, laisal miskin allazi yatufu 'alan nas tarudduhu al-luqmah wal-luqmatani wat-tamrah wat-tamratani. Bukan orang miskin orang yang duk pi cari orang daripada rumah ke rumah, rumah ke rumah, rumah ke rumah kerana nak minta
sesuap ataupun 2 suap nasi ataupun sebiji ataupun 2 biji korma. Nabi kata. Tu bukan orang miskin. Nabi kata lagu tu. Bukanlah orang tu dianggap orang miskin kalau sekiranya dia pi daripada satu rumah ke satu rumah, satu rumah ke satu rumah kerana nak minta makan daripada orang. Ini bukan orang miskin, Nabi kata. Walakinnal miskin, tapi yang dikatakan miskin itu ialah allazi la yajidu ghinan yughni. Yang dikatakan miskin itu ialah orang yang tak ada harta yang mencukupi untuk belanja asas untuk hidup keluarga dia. Itu miskin. Sampai nak makan dia dengan anak-anak pun tak ada. Saya ada satu kawan. Dia dulu cerita dia susah. Dia cerita dia punya susah ni, dia kata tak tahu nak abang. Sampai mak dia masak nasi, gelama masin, guih. Dalam periuk tu guih sekali dengan nasi. Kemudian 5 beranak duduk keliling periuk pakai duit suap makan. Susah dia ni sampai macam tu. Dia kata susah ni, dia kata Ustaz saya tak boleh lupa lah benda ni. Dia kata lah dia kaya. Lah milioner kaya. Milioner lah ni. Dulu miskin dulu ni masa duduk dengan mak ni dia, nasi tanak dalam periuk tu dan periuk tu makan. Dia kata sampai tak ada apa. Gue dengan gelama masin ni duduk 5 beradik pakai duduk sempir-sempir tu duduk makan yang tu. Susah, saya kata susah sungguh. Mak kerja kontrak, duk bancuh semen, duk angkat semen, duk naik biar orang duk buat kontrak ni. Mak dia kata dia start menyaga. Daripada start menyaga ambil barang laut supply dekat market, dekat kedai-kedai makan dan sebagainya, start daripada macam tu punya sampai hari ni jadi orang kaya. Belah buat menyaga lain lah. Sampai hari ni dia kata dia ajak mak dia duduk dengan dia, mak dia tak mau, mak dia nak duduk rumah asin, dia nak pergi kerja, dia keluar daripada rumah dia, dia mesti pergi rumah mak dia, cium tangan sekali baru dia pergi kerja. Dia buat rumah punya elok bagi mak dia duduk situ, dia nak ajak duduk sekali, mak dia tak mau, mak nak duduk asin, tak apa duduk asin, dia bagi semua keperluan mak dia, hari-hari nak keluar pergi kerja, keluar daripada rumah, pergi rumah mak dia, cium tangan sekali baru pergi kerja. Saya tak pernah miss walaupun sehari, dia kata. Pasal mengenangkan miskin dulu ni. Miskin tu mak lah yang duk belah ni. Kita dengar, kita tak boleh fikir. Kita tak melalui kemiskinan yang macam tu. Kita tak boleh, kita tak. Dia bukan kata melihat kemiskinan. Dia yang menanggung kemiskinan tu. Dia menanggung kemiskinan tu. Sampai hari ni dia dah kaya. Semua adik-beradik. Semua 5 beradik duk makan tu. Semua sekali dia atok bagi semua seorang satu, hidup selesa semua. Zaman kemiskinan kita dah habis. Tapi alhamdulillah adik-beradik semua pun elok-elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi yang kata mak dia, kok kata sekali nak pergi menghadap orang, nak tadah tangan minta ke orang, dah. Dia pergi kerja kontrak. Sakit, dia kata dalam sakit tu keluar daripada rumah pergi kerja lagi. Ni pasal anak nak makan. Oh, dia cerita kat kita. Kita dengar cerita semua. Dia cerita benda yang dia lalui. Nabi SAW dalam nak menjelaskan orang miskin ni, Nabi kata bukan orang miskin, orang yang duduk pergi rumah ke rumah minta duit tak berhenti sana sini, minta makan, minta minum, minta duit, minta. Bukan orang miskin. Nabi kata walakinnal miskin. Tapi yang kata miskin ni allazi la yajidu ghinan yughni. Dia tak ada cukup untuk nak belanja keperluan asas keluarga. Tak ada. Sampai makan pun satu hari satu malam makan sekali aja. Makan sekali aja nasi dengan telur goreng aja. Lain tak ada. Sampai peringkat tu dia punya miskin. Wala yufqanu lahu. Dan kemiskinannya tu tidak diketahui oleh orang lain. Ini miskin. Dia miskin. Tapi siapa pun dia tak pernah dia pergi cerita ke orang dia tak ada duit, dia miskin, dia nak minta tolong, tak pernah. Nabi kata. Fayutasaddaqa alaih wala yaqumu fayas'alan nas. Nabi kata kalaulah sekiranya orang tahu kata dia miskin, orang tentu akan bagi sedekah kepada dia kerana dia sangat miskin.
Tapi kerana dia tak pernah pergi cerita ke orang kata dia susah, dia tak pernah pergi duk habaq ke orang kata dia nak bantuan orang, dia jaga aib, dia jaga ni maruah keluarga dia, maruah diri dia, miskin pun dia tak akan minta dekat orang. Nabi kata miskin dia ni, kalau orang tahu kata dia miskin macam tu, tentu orang akan bagi sedekah dekat dia. Wala yaqumu fayas'alan nas, dia tak pernah bangkit daripada rumah dia kerana nak pergi meminta dekat orang. Ini orang sebenar-benar miskin, Nabi kata. Orang macam ni kita kena jaga dia. Kalau kita tahu, kita tengok, kita tahu dia ni miskin, jamu dia bagi makan. Kita nampak dia, kita tahu dia miskin, pegang tangan, jom bawa pergi kedai belanja makan. Bahkan kalau kita buat kenuri, kita tak panggil orang macam ni berdosa. Kalau kita hanya tumpu kepada orang kaya dan mengenepikan orang yang macam ni, kita berdosa. Orang kaya tuan-tuan, panggil makan kenuri itu jadi susah kat dia. Dia makan di rumah dia lagi sedap daripada nak pergi makan kenuri ni. Tapi orang miskin, kalau kita panggil dia pergi makan kenuri, masak acar apa lebih kurang pun tu cukup sedap bagi dia. Kerana di rumah dia tak ada macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah kata wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan agama ialah orang yang tak pernah jamu orang miskin makan dan tak menganjurkan orang lain supaya jamu orang miskin makan. Fawailun lil musallin, maka wail ataupun kecelakaan itu untuk orang-orang yang sembahyang. Sebab bila kita baca surah ni dalam sembahyang tak boleh wakaf di situ. Kalau wakaf di situ dia panggil wakaf qabih, dia panggil wakaf yang tak elok, buruk. Tak boleh, dia mengelirukan. Kita baca ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Berhenti dan tu. Wakaf tu wakaf yang tak elok. Pasal apa? Pasal makna dia tu jadi tak cantik. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sembahyang. Apa pula? Maka ayat tu kena baca sambung. Fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka neraka wail ataupun celaka untuk orang yang sembahyang yang mereka daripada sembahyang mereka itu mereka lalai. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas, bila turun ayat ni, dia jadi apa ni? Fawailun lil musallin. Apa pula semayang Tuhan nak kata wail, Tuhan kata celaka, ataupun mengikut setengah tafsiran dia kata neraka wail bagi orang yang semayang. Apa ni? Sa'ad bin Abi Waqqas tanya Nabi, ya Rasulullah, apa maksud yang kata celaka bagi orang-orang yang sembahyang ni? Apa maksud dia? Bila baca ayat selanjutnya, allazina hum an salatihim sahun, iaitu mereka yang dalam sembahyang mereka lalai, maka mereka ini akan ditimpa kecelakaan. Sa'ad bin Abi Waqqas tanya lagi, dia kata ya Rasulullah, yang kata sembahyang lalai ni macam mana? Susah hatilah ni, sembahyang pun lagu nak kena sumpah kecelakaan, sembahyang pun sampai nak kena masuk neraka, sembahyang apa macam ni? Yang kata sembahyang sahun, sembahyang lalai ni macam mana? Nabi SAW kata, humul ladzina yuakhiruna salah an waqtiha. Nabi kata orang yang disumpah kecelakaan walaupun dia sembahyang, dia disumpah kecelakaan itu ialah humul ladzina yuakhiruna salah an waqtiha, iaitu mereka yang sengaja melewat-lewatkan sembahyang sehingga ke akhir waktu. Sumpah kecelakaan untuk dia. Saja lagu tengok Zuhur dah masuk pukul 1.20 dah ni dah, saja tunggu sampai pukul 4.30 baru sembahyang Zuhur. Elok habis, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bang lah. Amu dia kata cantik. Dia kata pula amu cun apanya? Nabi kata orang yang disumpah kecelakaan walaupun dia sembahyang ni ialah orang yang sengaja melewatkan sembahyangnya di akhir waktu. Firman Allah, allazina hum yura'un, dan orang yang disumpah kecelakaan juga ialah orang yang yura'un, orang yang nak menunjuk-nunjuk ibadat dia. Bukan sembahyang saja, apa juga ibadat buat dengan niat show off, nak tunjuk ke orang.
menunjuk-nunjuk. Dia ada pengecualian dalam hadis lah. Hadis ada bagi beberapa pengecualian. Kalau sekiranya kita tunjuk tu boleh merangsang orang lain untuk buat baik, maka disuruh tunjuk. Dia ada pengecualian. Nabi bagi tahu satu pengecualian. Ada benda baik yang apabila kita buat, kita disuruh tunjuk. Pasal apa? Bila tunjuk tu boleh merangsang orang lain, orang lain pun akan buat sama. Maka itu dibenarkan. Tapi kalau benda yang kita buat tu tak boleh nak merangsang siapa-siapa, tapi kita nak menunjuk juga, kita masuk dalam golongan yura'un. Yura'un maksudnya mereka yang nak menunjuk-nunjuk. Wa yamna'un al-ma'un. Dan juga menahan mereka akan pertolongan. Maksudnya tahan daripada tolong. Ikrimah, salah seorang ulama tafsir, Ikrimah mengatakan yang dimaksudkan dengan wa yamna'un al-ma'un ialah, dia kata paling teruk orang yang menolak zakat. Maksud yamna'un al-ma'un ialah menolak daripada bayar zakat. Tak mau bayar zakat. Dia dah cukup syarat mesti kena bayar zakat, saja tak mau bayar zakat, maka dia termasuk di dalam wa yamna'un al-ma'un, dan ini golongan paling teruk yang dimaksudkan oleh ayat ini. Dan paling lekeh sekali wa yamna'un al-ma'un, kata Ikrimah, dia kata ialah orang yang apabila orang minta pinjam barang dapur dia tak mau bagi, maka dia termasuk di dalam wa yamna'un al-ma'un. Ikrimah kata minta pengayak. Dia sebut di dalam tafsir Ibnu Katsir, dia kata kalau orang minta pinjam pengayak orang Arab, maka roti. Jadi dia buat contoh ni sesuai dengan roti lah. Tu ayak. Orang minta pinjam pengayak pasal dia ayak, pengayak tak ada di rumah, minta pinjam pengayak. Pengayak orang nak pinjam pun tak mau bagi, maka dia termasuk di dalam wa yamna'un al-ma'un. Iaitu orang yang tak mau tolong orang. Orang yang memerlukan pertolongan, dia tak mau tolong. Dia termasuk di dalam golongan yang disumpah kecelakaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi tafsir dia yang banyak tu, dua ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 muka. Lebih kurang 6 muka tu homework balik baca sendiri. Homework balik baca sendiri. Dia tak ada apa tu, semua dia cerita benda yang berulang-ulang. Dia cerita benda yang berulang-ulang. Tuan-tuan buka muka surat 164, penggan yang penghabis sekali kita baca. Dia kata, wahailah kita orang-orang Islam sekalian, apakah belum puas kita merasai kemiskinan, merasai kebodohan, merasai ketertinggalan, merasai kerendahan, merasai kelemahan, dan merasai segala kekurangan di dalam segala-galanya. Dia kata ni, buku ni, kitab ni tulis tahun berapa dulu, lama dah, tahun 40-an ke apakah kitab ni. Dia tulis macam ni. Dia kata, wahai orang Islam, kita tak puas lagi ke kita ni menjadi satu bangsa yang miskin, satu bangsa yang bodoh, satu bangsa yang tertinggal, satu bangsa yang sentiasa dipandang rendah, satu bangsa yang sentiasa dipandang lemah dan segala-galanya. Tak puas lagi. Tuan-tuan, betul tak betul? Kita lah ni orang Islam satu dunia, orang duk tengok kita macam tu, kan? Duk bercakap pasal Yahudi duk buat naya orang Islam di Palestin. Kuasa besar dunia, Amerika ke, Britain ke, Perancis ke, Australia ke, apakah, langsung tak respon kepada cakap-cakap kita. Berapa kali dah duk bercakap benda ni? Apa ni duk bercakap orang Islam ganas, orang Islam ganas, ganas apa? Yang Yahudi duk buat ganas dekat Palestin daripada berapa lama dulu sampai lah ni sampai saat kita duk bercakap ni, orang Islam duk kena bunuh di Palestin. Bercakap ni sampai nak telur rengkung, sampai kering sorah. Tak ada siapa respon kepada cakap kita. Sekali Hamas di Palestin ikat bom di badan, dia rempuh tempat Yahudi dan Yahudi mati, dandan Amerika cakap. Amerika cakap apa? Dia kata dia menyeru masyarakat dunia, dia kata kita tangkap semua pemimpin Hamas dan kita hukum bebas. Kalau kita berjaya hukum pemimpin Hamas, dia kata dunia akan aman seluruhnya, dia kata. Oh, sakit hati tuan-tuan.
sakit hati. Yang orang Islam kena bunuh 1000 orang, dia tak nampak. Orang Yahudi mati 5 orang, satu dunia gempak pakai bercakap. Tidakkah apa yang penulis kitab ni tulis betul? Dia kata, wahai orang-orang Islam sekalian, dia kata tak puas lagi ke kita tengok orang Islam miskin? Tak puas lagi ke? Tengoklah orang Islam di Sudan ke, di Eritrea ke, di mana ke, miskin ni tak tergambar kemiskinan mereka. Tak puas lagi ke tengok orang Islam miskin? Tak puas lagi ke merasai kebodohan? Berasa kita ni macam diperbodoh di peringkat antara bangsa. Macam kita ni diperbodoh. Walaupun kita tak bodoh, tapi kita diperbodoh. Dia kata tak puas lagi ke rasa ketertinggalan? Tertinggal jauh kita ni. Nak banding dengan negeri maju ni, kita ni tertinggal jauh. Kita ni banding dengan Sudan, banding dengan beberapa negara-negara Islam lain ni, lagi mereka ni lagi jauh tertinggal daripada kita. Kita ni kira okey lah, hambat tengah jalan dah. Ada lagi ramai, lagi teruk. Tapi Islam tu semua tu saudara kita. Mengucap 2 kalimah syahadah, sentiasa ada cita-cita nak pergi Mekah buat haji. Semua serupa macam kita. Baca Quran dan sebagainya, sama macam kita. Tapi tertinggal jauh di belakang. Di Ghana, tengok Ghana macam mana keadaan orang Islam di Ghana. Universiti nak banding dengan sekolah menengah kita, universiti dia lagi teruk daripada sekolah menengah kita. Tidakkah rasa ketertinggalan kita ni dengan orang lain? Begitu. Takkah kita rasa rendah, rasa lemah dengan apa yang duk jadi ni? Peras ni tak tahu nak abang. Apa yang duk kena ke orang Islam ni, peras ni tak tahu nak abang. Tapi cukupkah sekadar peras? Penulis kitab ni tahun 40-an dulu dia dah sebut macam ni. Dia kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Malik kata, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha awwaluha. Maksudnya kata Imam Malik, tidak akan baik kembali akhir umat Islam ini. Umat Islam akhir zaman tidak akan boleh jadi baik, dia kata. Melainkan sekiranya mereka bangun kembali, buat dan bekerja sebagaimana mereka yang dahulu yang menjadi permulaan umat Islam, iaitu sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in pada zaman emas mereka itu. Kalau kita boleh balik ke zaman orang Islam dulu, kita akan jadi hebat. Bukan kata kita gostan. Orang Islam dulu digeroni dan dikagumi oleh bangsa lain seluruh dunia. Baghdad tu kota tamadun dunia. Simbol kepada ketamadunan Islam, Baghdad tu. Masa tu tak ada Amerika ke Britain ke apa pun tak ada. Semua orang tengok Baghdad. Dan yang membangunkan Baghdad adalah orang Islam. Maka Imam Malik kata, kita ni akan terus berasa hina, berasa tertinggal, berasa apa semua ni. Melainkan kalau nak lepas daripada benda ni semua, balik ke zaman itu. Zaman Islam duduk di zaman emas dia. Balik zaman keemasan tu. Balik zaman tu. Orang Islam jadi satu bangsa yang rajin balik. Jadi satu bangsa yang berilmu balik. Jadi satu bangsa yang hebat dari segi akhlaknya balik. Balik menjadi satu bangsa yang menerima Islam sebagai pegangan hidup dia balik. Balik zaman tu, baru kita boleh challenge semua bangsa ada dalam dunia. Tahun 40-an dulu, penulis kitab ni dah nampak dah benda ni. Tengoklah ni, lebih menyedihkan lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata wallahu a'lam bi muradih, tamat tafsir surah Al-Ma'un. Insya-Allah bulan depan kita baca tafsir surah Al-Kautsar Makkiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Saya mandi di sungai. Kemudian jumpa sebiji buah nyok yang hanyut dalam sungai. Lalu saya ambil dan saya menanamnya. Apa hukumnya saya makan hasil daripada buah nyok hanyut tu? Ya, ini ada satu cerita. Saya ingat cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke apa kan. Saya baca zaman budak-budak tu. Saya pun tak pernah ingat. Dia lebih kurang macam ni lah cerita. Duduk tepi sungai, satu buah apple ke apa ke, lagu duduk hanyut. Dia pun ambil makan.
Lepas tu jadi rasa bersalah pasal dia makan benda tak tahu hak siapa punya, makan tanpa kebenaran. Pergi cari balik buah ni hanyut mai daripada mana. Dia susur tengok sungai tu, pergi sampai jumpa satu kebun buah apple. Orang Melayu kata apple lah kan. Pergi jumpa balik kebun buah apple ni, pergi cari tuan dia. Lepas tu dia bagi tahu lah dia ada jumpa buah hanyut dalam sungai, dia pun dah hantam habis dah. Jadi nak minta halal. Tuan punya kebun tu kata kat dia, sorry lah, aku tak boleh halal benda ni, melainkan setelah hang tunaikan kehendak aku. Kalau tidak aku tak halal. Dia pun sebagai orang yang bersalah, tak apalah, whatever lah, bagilah syarat apa pun saya akan buat lah, demi untuk nak menghalalkan apa yang saya makan. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar, dia makan satu benda. Kemudiannya orang beritahu kat dia, benda dia makan tu ada masalah sikit. Sayyidina Abu Bakar makan satu benda. Lepas dia makan satu benda, kemudiannya orang beritahu kat dia benda dia makan tu ada masalah, ada kaitan dengan masalah tok bomoh. Dia suar tangan masuk dalam rengkung, dia jolok pergi muntah balik. Nabi SAW, cucu dia merangkak di tepi pintu ada standan pokok kurma, standan buah kurma. Orang mai bagi ke Nabi, nak suruh Nabi bagi sebagai bahagian zakat dia. Nabi dan keturunan Nabi tak boleh makan zakat. Cucu dia pergi ambil buah dalam mulut. Nabi bila tengok tu, Nabi pergi cekah mulut ni, suruh luah balik. Demikianlah Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, dia tak mau keturunan dia makan benda haram. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ni pun sebagai satu orang yang cukup bagus. Dia tak maulah. Benda ni dia dah termakan, lepas tu rasa bersalah, nak buang balik macam mana, pergi cari, jumpa tuan punya kebun ni. Tuan ni pula lagu duk demand kat dia, aku tak boleh halal benda ni, melainkan hang tunai kehendak aku. Apa dia? Mula sekali suruh kerja di kebun dia. Lepas dia duk tengok kawan ni kerja semua, dia berkenan di hati. Bagus budak ni, dia nak ambil budak ni buat menantu dia. Maka dia kata dekat Syekh ni, dia kata, aku nak bagi kamu menikah dengan anak aku. Dia kata, aku tak ada apa. Aku tak ada apa. Abang Fir, dia kata, tak kisah. Ada apa, tak ada apa tu tak penting. Yang penting aku nak menikah dengan anak aku. Cuma masalah anak aku ni cacat. Anak aku ni mata buta, tangan tak ada, kaki pun tak ada. Dia kata, Allah, dia dengar. Imun ke, terung ke apa ni. Mata buta, tangan tak ada, kaki tak ada. Cerita, kalau tak silap saya baca macam tu, lupa. Budak lah. Kan? Tapi demi kerana nak menghalalkan benda yang dia dah makan ni, dia kata okeylah, apa pun dia terimalah. Kerana dia orang yang bersalah. Maka akad nikah, malam pertama pun masuk bilik. Masuk-masuk pergi tengok, bagus punya anak darah duduk dah dia kata. Berebut pintu nak keluar dia. Pak mentua duduk tunggu depan pintu, tanya apa hal, dia kata silap, dia kata. Perempuan mana duduk tunggu dalam bilik, dia kata. Pak mentua dia kata kat dia, tu bini hang lah. Aku akad nikah tadi dia ni lah. Dia kata, bini aku bukankah hang beritahu, mata dia buta, tangan tak ada, kaki tak ada. Barulah tuan punya kebun apple ni kata dekat dia, dia kata maksud aku, anak aku buta, dia tak pernah tengok benda-benda dosa. Maksud anak aku ni tangan tak ada, dia tak pernah guna tangan dia untuk buat benda salah. Maksud anak aku ni kaki tak ada, dia tak pernah guna kaki dia langkah pergi ke tempat maksiat. Maka aku umpamakan anak aku ni macam satu orang yang buta, tak ada tangan, tak ada kaki. Tapi dia sebenarnya macam itulah, macam orang biasa. Selamat jalan lah, saya kata. Kan, itu ceritanya. Jadi moral di sebalik cerita tu ialah benda yang kita tak tahu siapa punya, benda tu tak halal untuk kita. Jadi kalau cerita sahabat kita ni jumpa buah nyok sebiji hanyut, dia pun ambil lagu balik tanam apa semua, lepas tu lah lagu duk ambil pijuan nyok muda tepi jalan. Boleh tak boleh? Asal buah nyok tu dia jumpa hanyut dalam sungai. Kalau dia halusi benda ni tak boleh lah. Sebab asal dia bukan hak kita. Kan? Sebab asal dia bukan hak kita.
Jadi lebih baik pada awal kita elak daripada terlibat dengan benda-benda macam ni. Kita cakap ni dari segi agama lah. Cakap dari segi kita hari ni semua cincai. Semua cincai, hanyut tuan dia pun tak kisah dah kita. Itu dia panggil hukum cincai. Tapi dari segi agama dia hukum juga. Kok mana pun dia kira hukum juga. Satu benda tu tetap hak orang. Melainkan berlaku beberapa jalan pindah hak dekat kita. Sama ada perpindahan hak berlaku dalam bentuk jual beli, baru pindah hak dia mai kat kita. Ataupun perpindahan berlaku dalam bentuk sedekah. Dia sedekah mai kat kita, baru hak dia pindah mai kat kita. Ataupun dia berlaku dalam bentuk hebah. Saja dia bagi dan dapat kat kita, maka pindah hak tu daripada hak dia kat kita. Ataupun dia berlaku dalam bentuk wasiat, ataupun dia berlaku dalam bentuk hadiah. Ini jalan-jalan dalam agama yang boleh menyebabkan berlakunya perpindahan hak orang kepada hak kita. Dan tak ada dalam senarai itu hanyut dalam sungai. Tak ada. Jadi tak ada, dia hak orang. Dia hak orang. Jadi bagi orang yang nak memelihara kebersihan diri, dia kena jaga. Benda-benda macam ni kena jaga. Kan? Barulah dia boleh dapat bersih diri, dan barulah dia boleh dapat khusyuk dalam ibadat dia. Nah, wallahualam. Mudah-mudahan Allah tolong kita. Kalau kita ada ingat nak buat baik, Allah akan bantu kita insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah, tak baik itu silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.